Dari dulu lagi bila manusia pandang ke atas keluar bumi, mereka nampak objek-objek angkasa, planet, bintang dan semua bentuk objek-objek angkasa ini adalah bentuk bulat ataupun bola ataupun sfera. Dulu manusia tak ada lagi roket SpaceX Elon Musk tu, jadi manusia tak boleh nak keluar daripada bumi. Nak tengok bentuk bumi dari luar. Jadi mereka pun terfikir kita duduk dalam bumi. Macam mana kita nak tahu bentuk bumi yang kita berada di dalamnya sekarang? Mereka kemudian jumpa petanda yang bagi mereka clue bentuk bumi mereka ni tanpa perlu mereka keluar daripada bumi nak pergi tengok sendiri. Peredaran siang dan malam, lekukan bayang-bayang, lekukan ufuk horizon. Jadi manusia daripada dulu dah tahu dah fakta bahawa bumi kita memang bentuknya bola. Sampailah baru puluhan tahun baru-baru ni, barulah manusia dapat keluar daripada angkasa raya, dapat tengok bumi dari luar dan memang sah bahawa bumi kita adalah bentuk bola. Kalau macam tu, soalan, kita duduk dalam alam semesta, dan kalau kita keluarlah daripada alam semesta, kita tengok alam semesta kita tu dari jauh, bentuk apa yang kita akan nampak alam semesta kita ni? Jawapan kepada soalan ini sangat-sangat aneh. Alam semesta kita berbentuk lepir, berbentuk flat. Jap, apa maksud alam semesta berbentuk lepir dan macam mana kita tahu bentuk alam semesta? Ini adalah kertas yang lepir, flat. Bayangkan korang adalah penduduk dunia yang flat ni dan korang disuruh pergi ke selatan 1 unit jarak. Kemudian korang kena pergi ke barat 1 unit dan utara 1 unit. Untuk patah balik ke tempat asal korang tadi, korang kena berjalan lagi sekali ke timur 1 unit dan jadilah dia bentuk segi 4 sama. Okey, sekarang bayangkan pula korang hidup di dunia yang berbentuk sfera. Korang pergi ke selatan 1 unit, korang pergi ke barat 1 unit dan utara 1 unit. Sekarang tengok, dah berlaku benda yang pelik. Korang kembali ke tempat asal. Dan bentuk pergerakan korang sekarang bukan lagi segi 4 sama, tetapi segi 3. Bukan tu je, bila korang di dunia yang lepir rata, kalau ada 2 orang yang berjalan selari, mereka tak akan bertemu buat selama-lamanya. Tapi di dunia yang melengkung, 2 orang yang berjalan selari yang sentiasa maintain jarak antara mereka akan dapati bahawa tiba-tiba mereka bertemu. Di sekolah kita belajar bahawa segitiga, kalau kita tambahkan semua sudut dekat dalam dia, totalnya akan sentiasa bersamaan dengan 180 darjah. Tapi itu sebenarnya kalau kita lukis di atas kertas yang satah dia rata. Kalau segitiga tu sebenarnya berada di dunia yang satahnya lengkung, maka dia akan dapati bahawa jumlah sudut dalaman segitiga tu tak sama dengan 180 darjah. Jadi kalau cikgu tolak markah korang sebab korang kira segitiga tu tak betul, korang cakap je dekat cikgu, "Cikgu, segitiga ni berada di dunia yang lengkung." Tengok cikgu korang jawab apa. Di dunia yang melengkung tertutup macam bola, kalau korang jalan terus selama-lamanya, korang akan dapati sesuatu yang sangat-sangat aneh. Korang akan kembali ke tempat permulaan korang lagi dan lagi dan lagi. Yang lagi meletupkan otak adalah apa yang orang yang hidup dalam dunia melengkung ini nampak. Dalam dunia yang melengkung, cahaya pun akan melengkung samalah mengikut ruang yang melengkung tu. Jadi kalau korang tengok ke depan, cahaya tu dia akan pergi dan dia akan patah balik kena kepada belakang kepala korang. Jadi korang akan nampak belakang kepala korang di hadapan. Dia macam kau duduk dalam bilik yang depan, belakang, kiri, kanan dia cermin. Korang nampak se-infinity image pantulan korang pada cermin. Tapi di dunia yang melengkung, korang nampak juga korang secara infinity dekat depan. Tapi dia bukan pantulan cermin. Korang memang nampak diri korang. Goodbye. Oh no! Okey, jadi apa sebenarnya bentuk alam semesta kita? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, alam semesta kita sebenarnya berbentuk melengkung positif macam bola. Kalau bentuk alam semesta kita macam ni, maksudnya ruang alam semesta kita terhad, dia bukan infinity. Maksudnya kalau korang jalan lurus lama-lama korang akan sampai semula ke tempat asal. 2 garisan yang bergerak selari lama-lama akan bertemu. Dan jumlah sudut dalaman segitiga adalah lebih besar daripada 180 darjah.
darjah. Kalau bentuk alam semesta kita melengkung secara negatif macam Pringles, maksudnya ruang alam semesta kita memanjang secara infinity. Kau jalan lurus, kau tak akan kembali ke tempat asal. Ya. Aku pun sedih aku kena jonteng atas Pringles ni. Dua garisan yang bergerak selari akan makin lama makin jauh mencapah dan tak akan bertemu. Dan jumlah sudut dalam segitiga dia kurang daripada 180 darjah. Weh, kenapa aku guna Pringles weh? Dan bentuk yang ketiga, alam semesta kita leper, dia tak melengkung. Maksudnya alam semesta kita juga memanjang secara infinity. Kau jalan lurus, kau tak akan kembali ke tempat asal sampai bila-bila. Dua garis selari akan sentiasa bergerak selari dan tak akan bertemu sesama mereka. Dan jumlah sudut segitiga dalam alam semesta yang flat ini sentiasa akan bersamaan dengan 180 darjah. Inilah maksud alam semesta kita ni, flat, leper, bukannya macam rumah dekat Selayang tu. Tapi jap. Tadi ada sebut dekat sini kalau kita hidup dalam dunia yang melengkung macam bola, sudut dalaman segitiga tak akan bersamaan dengan 180 darjah. Tapi kita duduk di atas planet bumi yang bulat melengkung. Tapi bila kita lukis segitiga walaupun yang sangat besar, jumlahnya tetap sama dengan 180 darjah. Maksudnya nak kata apa ni? Bumi kita tak melengkung. Jadi aku nak tukar team. Aku nak join group dalam Facebook tu. Tak tuan-tuan, isu dia adalah segitiga yang kita lukis tu dia tak cukup besar. Untuk tengok kesan lekukan tu, untuk kira sudut segitiga yang tak sama dengan 180 darjah, maka kita perlukan segitiga yang sangat-sangat besar, kalau boleh besar macam besar negara. Kalau segitiga tu kecil, memang tak boleh nak detect kesan lekuk dia. Jadi itulah dia masalah saintis untuk tentukan bentuk sebenar alam semesta kita. Mereka kena buat pengiraan pada skala yang sangat besar. Sebab kalau pengiraan kita kecil sedangkan alam semesta lagi berjuta kali ganda lebih besar, boleh jadi kita sebenarnya kita dapat kesimpulan yang salah tentang bentuk alam semesta kita. Jadi mana nak dapat benda yang sangat-sangat besar untuk kita buat ukuran ni? Ya, memang ada. Namanya adalah Cosmic Microwave Background. Ia adalah pasca sinaran selepas daripada Big Bang. Ia adalah gambaran alam semesta terbesar yang boleh dilihat dengan panjang 93 bilion tahun cahaya. Dia adalah gambaran alam semesta kita waktu alam semesta kita ni masih baby. Iaitu waktu dia berumur 380,000 tahun. 380,000 tahun tu baby? Badan muka korang puak elf. Korang ingat korang tua sangat. Jadi saintis pun kajilah Cosmic Microwave Background ni. Nak carinya satu, kalau alam semesta kita ni sebenarnya melengkung macam bola, kita bolehlah jumpa corak-corak yang berulang-ulang macam kita dalam bilik cermin tadi tu. Dan saintis cari kalau boleh ditemui kesan-kesan lekukan pada data Cosmic Microwave Background ni. Cari-cari, tak jumpa langsung. Tak ada kesan lekukan, tak ada tumpuk yang berulang-ulang. Jadi ini membuktikan bahawa alam semesta kita sebenarnya adalah leper. Tapi tak semestinya juga, sebab boleh jadi Cosmic Microwave Background itu pun sebenarnya adalah sangat-sangat kecil dibandingkan dengan saiz sebenar alam semesta kita yang sangat-sangat besar. Ratusan kali ganda ke yang kita tak pernah tahu, tak pernah tengok, sebab batasannya kita tak boleh tengok lebih jauh daripada observable universe, alam semesta yang tampak. Jadi ukuran yang kita buat tu kita ingatkan dah cukup besar dah, tapi rupa-rupanya dia sangat-sangat kecil. Kita tak nampak kesan lekukan tu. Dan sebenarnya kan, dia punya ciri-ciri yang kita sebut sebentar tadi, garisan selari tak bertemu, segitiga dia sentiasa 180 darjah, dia bukan terpakai hanya kepada bentuk yang flat leper macam kertas. Sebenarnya kalau alam semesta kita bentuk silinder pun boleh, bentuk donat pun ciri-ciri tu terpakai juga. Jadi manalah tahu sebenarnya alam semesta kita ni adalah berbentuk donat. Kita tengah duduk dalam alam yang sebenarnya donat yang sangat-sangat sedap alam semesta kita. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokaan kita kepada pengembaraan manusia untuk tahu apa sebenarnya
bentuk alam semesta kita, sebab kita memang tak akan boleh keluar daripada alam semesta untuk tengok bentuk alam semesta. Tapi kalau kita keluar daripada alam semesta tu, macam mana kita boleh keluar? Ada ruang di luar alam semesta? Tak tahulah benda tu. Tak apa. Jadi apa pandangan anda, tulis di bahagian komen. Dan kalau anda suka, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan boleh pertimbangkan untuk menjadi ajarian. Sangat-sangat membantu untuk kami terus hasilkan konten pendidikan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.